La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli yafqahul qawli yafqahul qawli. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amma ba'du. Anak-anak Ufas yang ada kitab, seluruh EJK Surau Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Najab, tidak dilupakan kepada pengurusi Pusat Tahfiz kekanda saya, Abang Zul, juga EJK yang lain. Hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesibukan masing-masing untuk ibadat fardi diri sendiri sebagai bekalan amalan kita sebagai seorang ustaz, tak lepas kena meningkat, menambah dan juga memperbanyakkan ibadat. Bukan sekadar anak hafiz, anak hufaz, kita yang dah pencing, kita yang berkejaya, semuanya sekali. Jangan lupa kesibukan kita, masyaqqah, halangan apa saja, jangan lupa untuk kita melipat gandakan ibadat sebagai amalan fardi, amalan individu wajib. Sibuk macam mana, susah macam mana, kalau sempat, bukan sekadar untuk berkuliah, untuk puasa sunat, untuk buat yang fardu, untuk mengajar adik-adik, jadikan orbit kehidupan seorang hamba itu begitu. Jangan lupa Allah bagi kita senang ni, ada hikmah dia juga. Jangan jadi istidraj untuk kita. Kamu senang nanti lupa Allah, jadi istidraj. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat aku pada kamu. Salah satu lambang bersyukur, dia buat dengan perbuatan. Lambang bersyukur, ucap dengan lidah, alhamdulillah. Lambang bersyukur dalam hati. Hati ingat Allah. Perbuatan, buat amal ibadat, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu lambang orang bersyukur. Wala in kafartum, jika kamu kufur, Allah bagi senang, Allah bagi mewah, kamu lupa untuk bersyukur pada Allah, kamu kufur. Dia panggil kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku ni teruk. Di lambang kesyukuran adik-adik, termasuklah ustaz semua kita, perbanyakkanlah ucapan alhamdulillah, di samping perbanyakkanlah ibadat yang kita mampu. Adik-adik dalam ibadat yang banyak, adik-adik sempat puasa hari ni pun boleh iftar bersama dengan ustaz, cuma meja lain. Kita duduk bergegas, solat ke atas ke bawah ke. Atas ustaz harap kamu berjemaah juga. Puasa sunat atas berjemaah juga kan?
Jangan semayang fardi individu, semayanglah berjemaah. Kemudian bergegah turun pakai comel je, duduk bersila bertipuh, ada kitab masing-masing untuk belajar. Duduk dalam jilsah ilmiah, majlis ilmu. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Mari kita duduk sama-sama nu'minu sa'ah. Kita beriman sesaat. Kita bercakap pasal iman, pasal agama beberapa minit, mungkin 42 minit. Yang dipanggil kuliah maghrib, yang dipanggil kelas tafaqquh fid din. Kelas tafaqquh fid din dipanggil kuliah maghrib, majlis ilmu. Cuma biasa kita panggil kuliah maghrib giliran Ustaz Yusri, tarbiyatul aulad fil Islam. Kalau dipanggil kelas tafaqquh fid din, nak pergi mana tu? Ada kelas tafaqquh. Maknanya samalah tu, ada kelas agama. Fiqh ni dalam bahasa Arab al-fiqhu bermakna al-wa'yu. Fiqh maknanya al-wa'yu. Al-fiqhu bermakna al-wa'yu wal-fahmu. Dari sudut etimologi ataupun dari sudut bahasa. Apa dia al-fahmu? Faham. Al-wa'yu, pengetahuan. So kita belajar fiqh, kita faham, kita ada pengetahuan tentang ilmu syariat. Ni sah, ni batal, ni boleh, ni tak boleh, syurga, neraka, pahala. Itu belajar fiqh, belajar syariat. Sampai kamu dulu pun, adik berapa tahun umur? Dia kecil. Umur berapa saya? Umur, kam umruk? 15 tahun yang lalu, dek, kamu ditahnikkan oleh Tok Imam masjid ni ataupun masjid lain ataupun qaryah kamu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun ya? Dah? 13. Oh, Ustaz up sikit. Dah suara slow. Asyik dia kata 12, 13, 15. Ustaz bunyi belas je. 15. Punya 13. Kalau Ustaz kata 30, lagi tua. 13 tahun yang sudah kamu ditahnikkan oleh imam ataupun mana-mana Tok Bilal lah. Orang alim. Dia baca apa dia ketika tahnik? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah bayi kecil ini. Yang sekarang ni dah comel 13 tahun berlalu. Hitam manis. Faqihkanlah dia. Fiqh, perkataan fiqh. Biar dia faham. So sekarang ni kamu dalam majlis tafaqquh fid din untuk faham fiqh. Fiqh bab khitan malam ni. Wa 'allimhu ta'wil, alimkanlah dia ilmu-ilmu. Apa makna ta'wil? Abang nak besar sikit, 13 tahun ni dah. Ta'wil apa makna? Wa 'allimhu ta'wil, alimkanlah dia. Bagi pengetahuan pada dia. Biar dia tahu ta'wil apa dia? Tafsir. Sebab itu kita panggil ta'wil mimpi. Nabi Yusuf boleh mentafsirkan mimpi. Okey, alimhu ta'wil, alimkanlah dia ilmu-ilmu tafsir. Ni kamu belajar tafsir, mungkin Ustaz Zaki, mungkin Ustaz Yusri, Ustaz Farhad mengajar bab fiqh. Semuanya itu kita nak ada pengetahuan melalui majlis tafaqquh fid din. Majlis memahami agama. Agama tu din. Yang kata dain. Majlis tafaqquh fid dain itu majlis faham hutang. Ada orang baca salah. Dia baca din dengan dain. Majlis tafaqquh fid din, bukan tafaqquh fid dain. Majlis memahami hutang piutang. Sama juga baca salah dalam doa maksurat. Allahumma inni a'udzubika min, ada 8 benda. Minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jangan baca salah. Wa a'udzubika min ghalabatid din. Ada orang baca sebab tak teliti, sebab dengar-dengar, sebab tak belajar, minta jauh daripada belenggu hutang, ghalabatid dain. Tapi sebab baris tu, baris dia letak ada 2 kaedah baris tau. Kamu nak baca din ke dain? Ghalabatid dain, belenggu hutang. Kita bukan minta lepas daripada belenggu agama. Macam kamu nak jadi artis, tidak bertuhan, ataupun jadi freedom, jadi liberal, tak nak terikat dengan ikatan agama. Jauhkan makna
Ghalabatid din, aku minta jauh daripada ikatan agama, belenggu agama. Padahal ghalabatid dain, belenggu hutang, hutang keliling pinggang. So baca betul-betul. Ni ustaz dah betulkan, absahkan ataupun tashihkan. Jangan kamu ada 20 orang ni pun salah juga. Kalau tersyasyul, tahu tersyasyul? Tersasul, ulang balik. Ini setiap kali dia baca-baca doa macam tu, kalau dia baca ghalabatid din. Ni yang makmum hak luar pun samalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jangan baca ghalabatid din, kerana ghalabatid din belenggu agama, ghalabatid dain iaitulah belenggu hutang piutang. So semua kita minta jauh daripada keluh kesah, daripada sedih, daripada malas kan, daripada jubn, iaitulah daripada dayus. Kita minta banyak-banyak tu ghalabatid dain, minta jauh daripada hutang keliling pinggang, dain hutang. Kaedah nak baca ni macam mana dik? Kalau tulisan sama kan, alif lam da ya nun, baris membezakan ad-dain dengan ad-din. Kaedahnya macam mana? Bagi dia bawah din ya ustaz, bagi dia atas dain lah. Sebab itu apabila dia tengok baris itu di atas, dia baca dain belakang. Walau muslimin sekalian, tidak semestinya baris di atas huruf tidak menentukan baris atas. Kalau ada whiteboard tak boleh tulis. Tapi kamu imagine baris ya muslimin, kalau ada muslimat, bukan kira di atas huruf. Kalau kamu tengok, tuan-tuan puan-puan tengok, alif lam dal ya nun, baris di atas huruf dal, tidak semestinya baca ad-dain. Kerana kaedah Rasam Usmani, baris merujuk kepada atas ataupun bawah tanda sabdu. Sabdu. So kalau tanda sabdunya begitu, barisnya di bawah tanda sabdu, walaupun atas huruf dal, baca ad-din. Jelas? Dan kalau barisnya di atas sabdu, tanda tasydid di atas, maka bacalah ad-dain. Jadi sekali lagi, baris atas tanda sabdu ad-dain. Baris dia diletak bawah tanda sabdu walaupun atas huruf dal, baca ad-din. Itu kaedahnya. Kalau baris bawah betul-betul huruf dal, memang kita tak confuse dah. Ad-din memang bawah pada huruf dal, ad-din lah. Yang ni dia tulis atas huruf dal, tetapi sebenarnya dia bawah pada baris sabdu, baca bukan ad-dain tapi ad-din. Mungkin dek kerana itu, ataupun dek kerana dia dengar-dengar, apa dek kerana tak belajar. Bahkan kita ni pun kalau tak belajar mungkin tak tahu, kalau saya tak bagi tahu. Kecuali kita belajar Rasam Usmani, istilah-istilah dab, tanda-tanda imalah, tanda raum, tanda hukum ismam, ada tanda bulat memanjang, dipanggil sifrun mustatil. Ada tanda bulat tupak yang ada pada tulisan tapi tidak ada pada bacaan. Tulisan ada tapi kita tak baca. Wa ana minal muslimin, kita tak baca wa ana minal muslimin. Sebab ketika kita wasal, ada saja alif nun alif tu saya, ana. Tapi kita tak baca kerana ketika wasal kaedahnya aja pendek. Kalau kita wakaf baru panjang wa ana. Tapi kalau tak baca wasal, wa ana minal muslimin. Macam ulaika, dia baca ulaika. Kenapa? Ada waw. Padahalnya ada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Kamu baca ulaika, kamu tak baca ulaika. Itu sedikit pendedahan berkaitan dengan kena belajarlah istilah bab termasuk sam tadi, jadi baca betul-betul. Ini bukan keadaan untuk doa maksurat ghalabatid dain tadi, dia baca ghalabatid din. Mana-mana sahaja kalau bertemu tanda sabdu, tengok baris dia. Kalau baris bawah, baca bawah. Baris atas, baca atas. Baca baris bawah juga walaupun dia atas daripada huruf, kerana dia barisnya di bawah tanda sabdu. Itu kaedah. Hak lain
Kalau lain tuan-tuan kena buat kelas kursus Ustaz Osman, kalau tidak tuan-tuan belajar dengan guru lain. Kelas tafaqquh fid din sebulan yang lalu sampai muka surat berapa? Adik tak ada nama belakang. Biasa ada nama Firdaus, Adab. Jubah ni tak ada nama. Tutup nama dengan maflah dia. Tak saya orang panggil. Hak buka nama bagus. Ustaz tak kenal nama kamu, tak ada masalah. Kamu kena ustaz. Kalau ustaz tak kenal kamu, tak ada masalah. Ustaz student kat sekolah ustaz kurang 100,000-3,000. Mana saya ingat semua sekali. Kalau ustaz ramah student. Dulu 3,000 lebih. Mana boleh ingat 3,000. Tapi student ingat ustaz. Sebab ustaz seorangnya. Ustaz Yusri, guru disiplin. Jadi kalau dia tak kenal nyanyi. Jadi kalau kamu tak kenal ustaz, kamu nyanyi. Kalau ustaz tak kenal kamu, itu biasa. Faham dek? Sebab kamu ramah. Okey, silakan. Adik umur 13 tahun tu. Nama apa dah? Iskandar Zulkarnain. Allah hebat nama. Iskandar Zulkarnain. Sehebat Iskandar Zulkarnain. Empanya. Ni ada dalam kisah Zulkarnain. Okey, silakan nak panggil Is. Ya, adik Is. Baca muka surat. Jangan bagi tahu. Tengok dia ponting kalau ustaz ke tak. Baca nombor berapa, muka surat berapa. Silakan dek. Ada kita Arab kan nak baca Arab. Macam Melayu sudah. Silakan. Awak jangan bagi hing pada dia. Ya, silakan baca adik. Confirm tak tengok kitab. Ni kitab ni buka sebulan sekali confirm. Itu pun baru buka tak tahu kat mana. Tajuk tahu tajuk? Tak tahu juga. Datang tak bulan lepas? Berapa Mei? 15 Mei ke? Datang ke tak? Datang. Kalau datang tak tahu. Kalau tak datang tak tahulah. Okey, adik nama apa dia? Muhammad. Buka maflah tu. Jangan tutup. Okey, Muhammad. Betul kan nama kamu tu? Muhammad Aiman. Ada Ki tu. Muhammad Ki Aiman. Ustaz panggil Aiman. Sebab Aiman tak kisah. Silakan Aiman. Aiman baca man. Al-Khatabi. Betul dek. Nombor 5 dek. Nombor 5. Tak tengok, saya tengok rakaman tu. Kita sampai muka surat 121 nombor 5. Hukum-hukum khitan ini ada pendapat yang banyak dan kita sudah mengupas dalil hujah yang menyatakan hukumnya wajib itu salah satu dalil yang kelima. Hal lepas-lepas tu anda tak nak ulang lah bagi yang follow kuliah ini. Jadi berkata Al-Khatabi, silakan. Syiah sayang. Syair itu lain, gurindam lain, pantun lain, seloko lain. Itu seangkatan dengan laras bahasa syair. Yang kat sini dia eja macam mana sayang? S-Y-I-A-R tu syiar. Okey. Dia tasyasyur. Syiar ini lambang agama. Wa man yu'azzim sya'airallah, Allah sebut dalam Quran. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu jamak daripada syair. Jadi banyak dia sya'airallah, syiar Allah. Antara syiar Allah azan, antara syiar Allah korbannya nanti, yang dia adalah khitan ini, dia di antara syiar lambang, signal orang Islam ada kapur ni. Apa syiar dia? Azan. Allahu Akbar. Di satu pulau itu berkumandangnya syiar azan. Boleh kena ada orang Islam kat sini. Kalau nampak gereja, ada Kristian juga kok. Kalau bunyi waktu mengorek tu, keng, jeng bunyi aja. Ada Hindu kat sini.
Itu nambang tu ada kan. Dia pergi kat temple. Temple yang apa dia? Kuil dia bunyi loceng dia. Tu pergi kanisah ke dia. Kanisah ni gereja. Dah kita pergi masjid. Pergi masjid kamu buat apa dia? Nyalakan api kemudian buat macam tu, tunduk buat lilin macam tu. Itu sembahyang dia. Dah tadi Allahu Akbar, itu pun pakat sembahyang. Syiar. Sambung lagi dik, syiar tadi. Wajib sebab dia merupakan syiar Islam. Ya. Dan hanya dengannya saja dapat dibezakan antara Muslim dan kafir. Kiranya terdapat seorang yang berikan mati antara sekumpulan manusia yang tidak beriman, maka hendaklah ia disembahyangkan dan dikuburkan di pusara kaum muslim. Ini pada individu. Lambang dia Islam tu, tengok Angry Bird dia potong. Tengok Angry Bird seorang lagi tu tak potong. Ni Islam ni. Kalau ada yang mati ramai-ramai, tengok tu bersunat, ni tak bersunat, kita boleh kenal. Hak sunat ni Islam, tak bersunat tu non-Muslim. Itu di antara hikmahnya. Anda baca. Sebab Al-Khattabi berkatakan, ada pun khitan meskipun selalu dikatakan dalam jumlah hal yang sunat. Seangkatan dan satu lajur, satu jalur dan satu rule. Dengan perkara sunat. Contohnya Nabi kata minal fitrah, di antara perkara-perkara kebersihan itu madmadah. Apa dia? Komo-komo. Kemudian wal istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Wa qassus syarib. Apa dia? Menggunting misai. Banyak. Hujung Nabi kata wal ikhtitan. Jadi dia satu baris dengan perkara sunat. Meskipun Nabi sebut di antara perkara sunat berkomo-komo, membersihkan hidung ni. Air tadi, gunting misai, bersiwak, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kelau maluan. Ini sunat. Hujung Nabi kata wal ikhtitan, dan berkhitan. Jadi hadis ini meskipun dia satu roll, satu baris, Nabi sebut dalam satu kumpulan perkara-perkara yang sunat. Al-Khattabi kata apa dia? Meskipun hal demikian, dia dikatakan dalam jumlah hal yang sunat. Namun tetapi ia di kebanyakan para ulama dikira wajib. Alim ulama fuqaha menyatakan dia wajib. Sebab apa dia? Sebab dia merupakan syiar Islam. Dia merupakan lambang Islam. Kalau dalam satu kampung lambang Islam ada azan di pulau tu, adalah orang Islam. Kan? Kalau dalam individu bentuk fizikal kita sama, tiba-tiba alat sulit zakat dia satu disunatkan. Sunatlah. Satu jawi, dia panggil jawi dan sunat kita. Satu tak. Maka kita kena hak jawi sunat kita ni Islam. Hak tak sunat itu, dia bukan Islam lah. Kamu semua dah bersunat lah. So kamu Islam ke kafir? Bagus. Automatically. Kalau dah pakai macam ni, belum tentu. Ada orang menyamar. Dia nak curi tabung surau. Dia menyamar. Molek-molek ada dia pergi masuk kawasan muslimat. Dia pakai tudung tu, pakai muslimat. Muslimat tu tunduk, rokok kali, sujud. Ketika sujud dia pun langkah-langkah, dia ambil dua tas tangan, ambil tali pun, vung lari. CCTV rakam. Itu ada banyak kamu tengok ditularkan. Itu contoh. Dia membuat penyamaran, jatuh nak jadi tino juga. Tujuannya bukan nak semai jemaah di kawasan muslimat. Nak curi telefon. Sampai lari begitu sekali. Dahsyat kan, terdesak hidup. Kenapa? Nak dapatkan satu tube ataupun satu dos untuk dia. Ganja ke, heroin ke, morfin ke. Drak lah. Ini bahannya mak-mak drak. Kebanyakan. Curi tabung masjid. Kelar leher mak ada. Kelar leher mak dia. Putuh leher mak. Kenapa? Drak punya pasal. Sebab ketika dia dikelarkan ataupun disembelih mak, dia tak rasa mak. Sebab ada upjohn dalam kepala dia. Ada ice baby. Dan ada jenis heroin morfin. Kalau dia seorang anak, dia takkan buat. Bahkan orang nak jentik mak dia, sentuh mak dia. Kalau dia akal waras, orang nak pukul mak dia, dia cakap apa dia? Langkah mayat aku dulu sebelum kau sentuh mak aku. Dia pegang parang. Nak lawan orang yang nak sentuh mak dia. Tapi sekarang dia pegang parang, dia sembelih mak dia. Kenapa? Otak biol. Rokok sahaja, sigaret. Sajair, sigaret. Sebab itu disebut mamnu' tadkhin, dia larang rokok. Ada 1000 jenis tar, nikotin, racun yang merosakkan akal. Ada kelebihan pun.
Dia campur macam-macam. Kalau dah ada, lagi teruk ni mentol lampu ni dia hancur-hancur lebur. Dia letak di dalam kandungan gajah. Kalau logik akal, kamu kena pil kuda. Pernah kena? Pernah kena? Pernah kena? Kalau kau kena penuh pil kuda, nampak sangat kau datang kat sini, pusat pemulihan dada. Dulu ada. Dia datang tahfiz ni untuk pulihkan anak dia. Anak ada tahfiz dekat Darul Quran Nurul Hasanah, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Dia jadikan pusat tahfiz ni macam pusat pemulihan. Hak jenis tak ngaji, tak pandai, kemudian hak jenis babi, tolak. Babi tahu? Kau jangan cakap aku mencarut pula. Itu bagi bawah. Ni babi. Kalau belajar tajwid, bagi hatah fathah, bagi bawah kasrah. Jadi kalau bagi hatah baba, kalau bagi bawah pandai mu kata babi, aku tak kata mu kata. Baba, babi. Yang ni babi. Babi tanya apa ni Pak Asyir atau geng-geng Kelantan. Tu pun kalau orang Kelantan, ni panggil babi sungguhlah anak aku ni babi. Apa dia babi? Tolu. Kerah peda dia. Apa dia kasar? Kerati. Hati ni sampai dia sembelih mak dia. Hak tadi, kalau orang yang lembut, cakap lembut. Tapi orang kerah hati, cakap kasar. Hak ni budak lembut pun boleh jadi kerah. Kenapa? Dia boleh jadi tolu. Kerana dia rosakkan akal dia. No, kalau kamu imagine, tu mentol lampu tu kena kita, hancur. Kena luka, darah, terpijak mentol jatuh ni. Dia hancur lebu menjadi macam debu letak di dalam kandungan heroin ke, morfin ke. Termasuk abjon. Logik akalnya, pil kuda lah. Tanya sekali lagi, kau pernah kena pil kuda? Ada. Kalau ada, maksudnya nama sangat sekolah kita ni sepak pemulihan dada. Dulu ada. Sebab itu kita pun buat staffis sana pun buat selection. Yang selected saja. Kalau tidak susah kita, tuan-tuan. Susah. Kita nak ajar surah Al-Mulk. Mau tak mau kita kena jaga disiplin dia. Yang merokoknya, yang mencurinya. Lepas tu ngaji pula, kena abata. Tataba, babata, tatata. Kita bukan tak nak ajar, tapi itu kelas pemulihan. Jadi dia hantar kat tahfiz ni untuk pulih akhlak, kemudian pulih Quran. Sedangkan kita nak hafal, jadi payah. Dia levelnya jauh. Dia tak pandang ngaji. Kita ni pandang semua ngaji, nak apa ngaji. Boleh tak? Lepas tu hak paling dahsyatnya dia hardcore. Pure punya Sarif Dul Samsing Kapudusun. Memang waktu antagonis jahat. Jadi kata tahfiz lah, biar baik sikit. Kita pula jadi mangsa. Ni itu pun, tapi sekarang tak ada. Bukan kita tak sudi terima. Orang pun dah tahu pusat tahfiz ni budak-budak baik semua sekali. Kalau tidak jadi macam tadi. Okey semua, sekali lagi. Engkau pernah kena pil kuda? Ambil pil kuda? Dah. Jadi semua sekali memang datang niat untuk apa 30 juzuk. Kalau dia jawab saya pernah. Saya pernah. Pernah apa dia? Pil kuda saya tak pernah ustaz. Ganja pun tak pernah. Dah kata saya tak pernah. Habis dia awak pernah apa? Saya pernah heroin dan morfin. Sebab kita sebut tu semua dia tak ambil. Jadi dia ambilnya ice baby. Jadi semua lah maksud ustaz ni semua jenis drug tak pernah ambil. Contohnya pil kuda. Kenapa dia boleh berdansa menari dalam clubbing, kelab malam sampai pukul 5 pagi? Logik akalnya, termasuk orang tua, logik akalnya, kita ni, tenaga kita ni, kena setengah jam dondang sayang ke, joget lambok ke kan. Nyanyi, menari ni, sakit belekak boh. Guys, sakit belekak. Oh tu duk nyanda dekat tiang tu. Hak muda gurau sakit belekak ni, sulbi kita belekak duk lama. Mana tama-tama bergerak pula begini. Tapi ni bukan setengah jam. Daripada ngorek tu, dia masuk kelab malam 5 pagi. Dia menari tak berhenti. Sebab apa dia? Pil kuda. Pil kuda gitu. Jangan pula buat rakaman kau tularkan gambar buruk ustaz Isri ni. Tapi biasa ustaz dia kena jadi motivator ni begitulah. Dia kena pandai tunjuk cara. Kalau malu tak boleh ceramah anak. Anda nak buat contoh, kena ke? Macam merah.
Tu ya boleh sampai ke 12 jam dia menari. Logik je kita menari. Setengah jam sakit belakang. Kalau power sangat kan, sejam. Dah ni. Daripada maghrib itu masuk kelak sampai 5 pagi. Sebab apa dia? Sebab dia rosokkan akal. Hak boleh melayang, hak bahasa-bahasa puitis. Ada jenis-jenis dadah bila dia bercakap. Oh, dia duduk dalam dunia dia, dalam khayalan dia. Dia cocok sikit, dia rasa dia lah hero di alam ayat. Dia rasa boleh terbang, ada macam-macam. Rasa takut. Hilang rasa takut, dia jadi berani. Waktu dia naik motor tu, dia kena ada barang hak tu. Kalau tidak, dia takut. Nak lumba. Motor, buang brek. Bukan sekadar brek tu ada, dia tak guna. Buang tu. Takut-takut dia pijak brek. Tak gentleman. Buang lampu. Lampu ada buang. Baru gentleman. Apa yang dia taruhkan? Dia dapat money, duit yang dipertaruhkan gamble tadi. 5,000 ke, 500 ke. Ikut malam minggu. Dapat apa dia lagi? Habuan seks. Bosnia Herzegovina. Seorang je faham, adik tak faham. Tahu Bosnia Herzegovina? Bosnia. 3 hari 3 malam di akikah kawan-kawan tu. Free of charge. Seks dia dapat. Satu lagi dia dapat drug. Dan kalau dia nak lumba tadi, mestilah otak dia tu luar daripada otak akal manusia biasa. Kalau tidak, kita sanggup tak lari. Ataupun kita naik motor 200 ke 180 km sejam. Naik macam Superman. Berik tak ada, lampu tak ada. Dia naik macam Superman. Hati kering. Kenapa? Otak dia dah tak ada. Dia jadi berani sebab dia kena dada. Oh tidak, kita takut. Naik 60 pun kalau tasada patah. 80 confirm mati. Ni 180. Break. Buang. Lampu dalam gelap ni. Between ni. Dapat apa dia? Dapat 3 tadi. Kenapa? Otak kena dadah dah. Jangan kamu jadi itu. Sebab itu haram. Innamal khamru haram. Sesungguhnya khamar itu haram. Apabila diberi 3 dosa besar. Bunuh orang. Zina. Minum arak. Dia kata kalau zina rosak maruah dia. Mengandung dia. Melibatkan orang lain. Tak elok. Bunuh orang, nyawa orang. Kesian dia mati. Dia kita sendiri yang terseksa. Kita sendiri tak melibatkan orang. Ini Ustaz bahasakan mudah kisah ini. Dia pun ambil minum arak. Minum arak kan? Dia tak bunuh orang. Dia tidak zina dengan orang. Dia sendiri dia je mabuk. Tapi apa yang berlaku? Apabila dia minum arak, dia mabuk. Dia mabuk. Dia berzina dengan perempuan tu. Dua dosa. Lepas dia berzina, dia takut orang tahu, dia bunuh perempuan tu. 3 dosa. Dia panggil syarbul kham, minum arak ni ra'su kullu khati'atin. Ra'su ni kepala segala kejahatan. Itu tadi. Apabila minum arak, sembelihmu. Kelar lehermu. Apabila minum arak, dia boleh buat bukan sekadar berzina seumpamanya. So, otak dia rosak. Dalam agama dia ada 5 wajib kita jaga. Salah satunya hirasatul aqli. Jaga akal kan? Jaga akal. Sebab tu tak boleh minum arak 40 kali sebatan. Hirasatul din. Jaga agama. Sebab tu tak boleh murtad. Hukum dia mayartadda an dinih. Barang siapa keluar murtad daripada agama, falyaqtul. Hukumnya bunuh. Jaga apa dia? Jaga harta. Hirasatul mal. Jaga harta. Kenapa? Kerana Islam ni dia jaga 5-6 benda dia. Jaga. Sebab itu hukum bagi orang yang mencuri. Potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jaga apa dia? Jaga keturunan. Jaga zuriat. Sebab itu orang berzina sampai rejam sampai mati. Ataupun az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim. Sambung. Min huma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani, perzina perempuan, perzina lelaki, sabit kesalahan, maka sebab dia fajlidu kulla wahidim min huma mi'ata jaldah. Kerana 100 kali kena cabut. Kenapa? Nak jaga keturunan. Jaga maruah satu. Qazaf. Kamu tuduh seorang perempuan yang baik melakukan zina tanpa bawa 4 orang saksi, hukum dia berat. Masuk kategori hukum hudud, hukum qisas, ta'zir dan dia. Ini bab enactment syariat Islam. Salah satu pelajaran kita pasal apa ni, Dik? Pasal jaga akal. Jangan rosak kerana minum arak. Memang tidak disebut dalam Quran. Quran sebut innamal khamru haram. Kaedahnya kullu muskirin haram. Semua benda yang memabukkan haram. Nah Allah kata innamal khamar. Khamrul itu perahan. Air khamar, arak itu haram.
Allah tak sebut, Nabi tak sebut. Innamal ganja wa ekstasi wa heroin wa morfin wa air ketum haram. Tak ada innamal khamru haram, sesungguhnya khamar. Sebab apa? Dia jadi haram juga daun ketum sebagai contoh tujuan untuk memabukkan, kecuali untuk dulu orang tua dulu bukan untuk mabuk. Nah, dia minum, dia makan daun, kita saja gebuh jual berapa? 5 riyal ada sejabit. Tujuan untuk mabuk. Paling low class di Felda sana. Kalau dia kaya-kaya tu 200, 300, ada 500 satu hari. Anak datuk ni kena supply kan apa dia supaya dia boleh hidup dengan dada. Contohlah, hak kaya-kaya kena heroin morfin. Jadi adik rosak akal sembelih mak. Rosak akal curi tabung masjid. Rosak akal curi. Kuala Belangor makcik duk goreng pisang tepi jalan dia curi lagi. Terdesak nak dapat 50 riyal sehari. Kembali kepada cerita ni dik. Itu semua isu yang perlu kamu tahu. Sebab kamu apabila ustaz test nampak kurang sikit pengetahuan awam, motivasi. Jadi secara tidak orang lain ilmiah, ustaz campur-campur sebab ustaz juga motivator. Cerita kaitan dengan pelajaran kita di mana? Kajiannya iaitulah namun di kebanyakan para ulama kata wajib. Walaupun Nabi sebut dalam kalangan perkara-perkara sunnah. Sebab dia merupakan syiar bagi Islam, dia hanya dengannya saja dapat dibezakan antara Muslim dan kafir. Macam tadi boleh beza. Dan sekiranya terdapat seorang yang berkhitan mati antara sekumpulan manusia yang tidak berkhitan, maka hendaklah disembahyangkan. Nanti kita tak tahu ataupun jasadnya terbakar sama sekali, tapi alat sulit dia semuanya tidak dipotong. Seorang ni dipotong, maka ambil dia uruskan mengikut pengurusan di kuburan pusara Muslim, menunjukkan dia tanda dia orang Islam. Nombor 6, adik mana pula nak baca selain daripada Aiman? Tak kisah, Aiman sihat, Aiman. Ya, moga-moga Allah yu'tika sihhata. Cuba baca adik pula. Aiman macam tak faham. Ustaz doakan moga-moga Allah memberi kesihatan kepada Aiman. Sihat betul Aiman. Senyum. Orang tua faham, dia tak faham. Silakan si apa ni? Si tek lalat di sebelah bibi. Macam Syarifah Ain ni tek lalat bawah bibi comel dia. Orang atas tek lalat atas ni bini dua. Okey, silakan. Silakan dik. Dan solatnya. Solat. Sebab dia aja solat ke? Dia tendo sikit ya. SOLAT. Solat tu sebab sok huruf bahasa Arab kan so lain, sa lain, sya lain, sa lain. Tu solat sayang ya. Dan menutup seluruh zakat, apa dia disebut tadi? Kerosakan taharahnya, kebersihannya dan solatnya, sembahyangnya. Sambung. Sebab kekoropan itu akan menutup seluruh zakat dan akan terkena air kencing dan suka untuk membersihkan bawahnya. Sedang sahnya taharah dan solat bergantung kepada hutan. Lantaran itulah ramai dari ulama salaf dan ulama salaf melarang. Ulama dulu, ulama sekarang, ulama salaf, ulama khalaf. Kita sebutkan salafi, kita sebut ulama salaf dan ulama khalaf yang terkebelakang. Yang ulama juga yang dulu zaman salaf, iaitu zaman tabi'in, para tabi'in, imam-imam mazhab ni, ulama salaf. Dan kita biasa sebut ulama-ulama khalaf. Khalfa ni belakang kalau bahasa Arab kan. Kita khalfu belakang, amamun depan. Kalau kita tepi bijanibun, tahta atas, apa ni fauqa atas, tahta bawah. Jadi kalau ikut maknanya dan dimaksudkan ialah ulama-ulama dulu, ulama terkebelakang ini kita sebut kan golongan ulama salaf dan khalaf. Yang kita pun sebut golongan salafi. Jadi majoriti semua sekali ini ulama salaf dan juga khalaf melarang. Sambung, melarang. Psikolog ni Ustaz dah huraikan dulu. Ustaz sebut bunyi tak bunyi tu. Belai tu 80. Nak ngarak reti noda. Rasa kupas dah ini.
Kuluk-kuluk tu hak dia tak potong kulit yang menutupi hasyapah, hak macam topi Jerman, hak ada mulut tak ada mata, licin je tu, faham? Jadi benda tu tutup. Jadi apabila dia tak potong, adalah kuluk. Kelantan panggil belai tak lepas kuluk. Ada kuluk macam-macam kulak begitu kan. Jadi kalau potong dia lipat tu hak bersunat. Jadi maksudnya secara kamu tak fahamnya hak sunat dengan tak sunat. Jadi si kuluk tu apa dia? Si kulub tu siapa dia? Hak belum sunat ya. Jadi psikolog ini maknanya si kulub menjadi iman. Si kulub atau psikolog. Kan dulu kita dah kupas hadis al-aqlafu la tuqbalu lahu salah. Si kulub tidak diterima solatnya. Secara mudahnya hak belum bersunat. Tidak terima solat untuk jadi imam lah. Imam Malik kata, kalau untuk dia diterima, tapi kalau nak jadi imam dia kena sunat dulu. Sebenarnya sunat kan? Okey, sambung lagi. Tidak sah melarang menjadi imam. Adapun solatnya sendirian uh-huh. dikira berwuduk. Sebagaimana orang yang kena penyakit terkencing-kencing. Kecil-kecil ni tahu lah. Kecil dedah dia bagi. Kita kecil-kecil. Kamu punya alat sulit tu namanya zakar. Apa dia? Angry bird. Bird. Okey. Kamu punya burung tu ada Allah buat macam-macam sistem saraf ini, bukan sekadar saraf ni sampai pada madula oblongata kita. Kalau otak kita ni ada kan otak kiri, otak kanan ni panggil cerebrum tu, ada madula oblongata, ada saraf tunjang sambung ni sampai ke tapak kaki. Sebab itu terapi ni ada kita letak aja kaki kita tu boleh sampai ke otak. Dia pecek-pecek sana sampai kat sini, sendawa kita. Dia buat macam bentuk refleksi kat sana. Urat tu bersambung, tapak tangan pun sama kan. Ini semua kajian dan memang betul lah secara tibiah secara kedoktoran. Maka setiap sendi kita ini Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan kalau tak silap ana ada 360 sendi dalam tulang belakang kita ini, ada 360 sendi, semuanya bertasbih pada Allah. Ni ada sendi ni baru boleh buat begitu. Kalau tak ada sendi kita bergerak macam dengan robot begitu. Ni ada sendi boleh bergerak dan setiap sendi ni bersambung, ada urat. Ni mata ni boleh berkelip-kelip. Kamu tengok macam ni ada wayar kat mana. Kalau kita tu wayar boleh laput touch, cuma nyala, switch off, tutup semua sekali. Ni dalam ni nampak semi tapi ada saraf yang namanya wayar, wiring dipanggil. Okey, jadi kita bersama ni mata kita bersambung-sambung ni. Sebab itu apabila kita gondolkan kepala botak, rasa cerah mata. Rasa cerah. Dulu berat mata rambut panjang sampai kat belakang. Derak. Jadi baru cerah mata. Sebab itu dia cukur rambut tu salah satu hikmah, dia sambung selalu mata. Kalau tak percaya kita buat operation, kadang-kadangnya rosok. Doktor tersalah macam mana rosok mata. Mata molek ada nak beki telinga rosok mata. Sebab apa dia? Mungkin terpotong, mungkin tercedera saraf tadi. Kadang-kadang mata tak boleh berkelip. Kadang-kadang buat operation kali yang kedua mata pula okey, tengok air meleleh. Saraf mana pula hidup? Kadang-kadang genang telinga. Saraf ni bersambung-sambung. Bukan sikit, billion saraf. Itu cerita pasal saraf ni. Angry bird pun ada saraf kan? Kau ada tulang kamu punya? Tulang duk kerah gitu semua. Kelantan kata keracau kan. Masa Kelantan ni banyak kamu tahu. Comel lotan, ital lega, putih suwe, keracau kan. Tapi tak ada. Ada tulang pun. Sampai masa dia kerah, sampai masa dia lembek. Jadi penuh dengan saraf lah. Penuh dengan urat. Senyum je ni tak lama nak kahwin ni. Minat sangat. Okey. Jadi terkecil-kecil ni macam mana? Saraf tu rosok ke? Ni bukan saraf rosok ni. Dia punya, kalau kamu punya pipe ada getah dia. Pipe besi kamu tip, rosok getah dia. Getah aja, air pun meleleh aja. Besi dalam tu dia rosok, kamu pergi ke awal tukar kamu punya getah tu, stop balik. Puk rapat, stop. Singki pun sama. Itulah tamsilan, analogi bandingannya. So kalau kamu punya rosak boleh pergi hardware tak? Masuk getah. Boleh. Memang Allah bagi dah, saya tiba masa nak kecing, pung, dia keluar. Kemudian habis kita punya bowl tu, lawah molek, kena pula halia serah, tutup. Kalau tak kena halia serah pun, tu 49 tahun. Maghrib. InsyaAllah masuk ke belum? Tolong ingatkan. Dah. Berapa minit dah berlalu? Dah. Nanti usah habiskan ni, lepas tu azan. Habiskan cerita bowl. Apa dia? Ditutup.
dia terbuka. Kamu kena tekan button kat sini. Atau button kat macam atromel. Lak. Kamu tekan kat sini. Tekan pula, tutup. Ada. Buka pintu toilet tu duduk. Molek ada Allah puah. Tutup buka tu 49 tahun. Kamu 13 tahun tutup buka tu, mana ada sistem. Kau kamu pulas telinga. Berok. Tutup berok. Kecing. Tekan batu hidung. Paspak. Keluar dua-dua. Ada macam tu? Tak ada kan? So Allah ciptakan sistem angin lebih daripada trailer mana yang boleh angkat tu. Keluar semua sekali. Qada hajat nama. Lepas tu tutup buka tu. Satu saat kena nyakit dedah. Nyakit tadi apa dia? Nyakit kecing hak letak lawa tadi dia jadi berair. Ini dia sebut terkencing tadi. Kita tak nak kencing tapi air keluar saja. Yang disebut penyakit dah ataupun penyakit terkencing kecil. Silakan Bilal, malam ni ustaz tak rushing sangat. So ustaz ada masa extra time. Saya akan tambah lepas azan. Silakan Tuan Bilal. Boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang ni Ustaz bacalah, adik telah baca sebahagian supaya boleh speed sikit, laju sikit untuk mengambil masa sebelum pukul 9 Ustaz akan tamat. Ustaz baca tadi, kamu telah baca iaitulah tentang dalilnya bagaimana fuqaha menghukumkan wajib khitan telah menghujah bahawa si kulub itu terdedah kepada kerosakan taharah dan solatnya. Apabila dia tak bersunat, jadi terdedah kepada tidak bersih, sedangkan sembahyang solat mesti bersih pakaian, tempat dan juga badan. Sebab si kulit itu akan menutup seluruh zakar. Kulit tadi apabila tutup kepala zakar, maka apabila dia bol, dia keluar air kencing, memang keluar daripada muncung kulit, tapi sebenarnya sisa-sisa masih ada, mungkin beberapa titik dan banyak titik, dan kalau beberapa kali dia jadi kulub ataupun macam kulat begitu. Kemudian terkena air kencing dan sukar untuk membersihkannya di bawah. Sedangkan sahnya solat
Sahnya taharah bergantung kepada khitan. Lantaran itulah ramai dari ulama terdahulu dan ulama kemudian, ulama salaf dan khalaf melarang si kuluk menjadi imam, orang yang tak bersunat menjadi imam. Adapun solatnya bersendirian, kalau dia sembahyang kan kita ajar anak daripada 7 tahun lagi ajar. Sampai dia 10 tahun, kalau dia tak semayang juga kita pukul dia. Ini sebelum akil balik. Jadi semayang untuk dia itu sah, tapi kalau dia nak jadi imam, maka ditentukan dia kena berkhitan dahululah. Adapun solat sendirian maka dikira teruzur. Yang disebut tadi teruzur, mana dalam bab-bab uzur dia belum berkhitan, sah dia diterima. Sebagaimana iaitulah orang yang terkena penyakit terkencing-kencing yang Ustaz kupas tadi, penyakit dedah ataupun penyakit kencing dia terkeluar tanpa dengan kehendak dia. Sebab mungkin dia punya salah satu sistem yang tadi ni, kalau dia pergi kat hardware boleh kita tukar tak apa, tapi kita punya zakat tak boleh lah. Adalah dekat mana lalu keluar je air tadi, basuh je kain dia, padahal dia tak nak kencing, maka dia ni termasuk teruzur tadi. Kemudian nombor 7 saya. Nombor 7 itu dalil ni, banyak hujah dalil menyatakan nak menyokong hukum khitan ni bukan sunat, dia adalah wajib. Sampaikan dalil yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami, yakni Tuhan, telah mewahyukan kepadamu supaya mengikut agama Nabi Allah Ibrahim hanifa yang suci. Allah suruh Nabi Allah Ibrahim ini diikuti, bukan sekadar beberapa minggu lagi. Hari ini 20 Zulqa'dah kan. Kita akan sampai ke muncak 9 Zulhijjah. Wukuf di Padang Arafah. 10 Zulhijjah itu kita pakat buat ibadat, salah satunya korban ni lah. Jadi 10 hari campur dengan 10 lebih kurang 20 kok. Sebab 20 Jun tu sama dengan 20 Zulqa'dah. Habis 30 Zulqa'dah, Zulhijjah. Bila kita raya 10 Zulhijjah, 20 hari akhir nanti kamu pun buat. Buat apa dia? Buat korban. Pakat korban 1/800 sekarang. Okey, buat korban itu kita ikut. Bukan sekadar ikut dalam bab Nabi Allah Ibrahim, kisah pengorbanan Ismail. Kita ikut bab ibadat haji yang paling banyak falsafah, iaitulah manasikul haji. Sampai kita pergi haji itu buat daripada adaptasi ikut kepada wattabi' millata Ibrahim. Kemudian Allah kata ikutlah, itma' ni follow. Kemudian Tuhan telah mewahyukan kepadamu supaya ittabi' ikut millah, iaitulah millah ni agama Ibrahim hanifah, Nabi Allah Ibrahim yang suci. Bukan sekadar kita sa'i, mas'a tu tempat kita berlari-lari anak, dia panggil mas'a. Kalau tuan-tuan pergi dia tulis mas'a, kita panggil sa'i, lagi-lagi anak. Kisah di mana Siti Sarah, Siti Hajar, bertukar pula dah kamu, mencari air untuk anaknya Ismail. Siti Hajar, jangan Siti Sarah. Walaupun kedua-dua tu isteri Nabi Allah Ibrahim, dia bertukar. Siti apa? Siti Sarah, Siti Hajar saya. Jauh lagi Siti Nurhaliza. Itu pemilik lagu Cindai. Apa dia? Ni berlari-lari anak tu sampai cari sampai ke sana. Mari Safa Marwah. Salah satunya. Bukan sekadar manasikul haji, ada Hijir Ismail. Kamu tengok lingkaran separuh bulatan tu, Kaabah tu namanya Hijir Ismail. Masuk dalam tu macam kamu masuk dalam Kaabah. Sebab tu berebut-rebut juga nak solat dalam Hijir Ismail. Ismail siapa dia? Nabi Allah Ismail anaknya, Nabi Allah Ibrahim ayahnya, Siti Hajar isterinya. Maka ada makam Ibrahim. Lepas kamu tawaf tu berapa keliling? Dia pula, dek, tawaf Kaabah. Anda tawaf wida' lah, tawaf apa ni wajib, tawaf sunat. Berapa kali kita keliling tawaf? Pandai. Kalau kau cakap 17, aku tumbuk sekali lagi. Maknanya basic kena tahu. Apa dia dek? Kita tawaf ni 7 keliling. Sama juga sa'i tu, lagi-lagi anak tu. Jadi lepas pada tu sunat kita solat. Lepas tawaf di mana tempat mustajab? Tempat makam Ibrahim dekat dengan Multazam tu. Bukan sekadar dekat ibadat kita ikut haji. Salah satu pelajaran kita bab khitan lah. Okey, Allah kata kemudian Allah telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad supaya mengikut Nabi Allah Ibrahim yang suci. Dihurai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah serta umatnya telah diperintahkan untuk mengikut agama Ibrahim. Sedang khitan adalah dari agama Ibrahim alaihissalam. Dalilnya ialah
Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam berkhitan sedang beliau berusia 80 tahun. Ada kata 83 tahun. 80 tahun pun kena khitan lagi. Pada riwayat yang lain, beliau adalah orang pertama yang memberi makan kepada tetamu. Ini rekod orang pertama di dunia ini. Orang yang pertama memakai seluar, Nabi Allah Ibrahim. Orang yang pertama berkhitan. Kaitan dengan pelajaran kita, dan khitan itu berterusan sesudahnya pada para rasul yang datang selepas kan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai Nabi Allah Ibrahim, sampailah Al-Masih Isa bin Maryam, sampai Nabi Muhammad, sampai kita umat Nabi Muhammad ku, berterusan sesudahnya para rasul yang datang serta pengikut-pengikut mereka, para nabi, para rasul selepas Nabi Allah Ibrahim sampai kita, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abu Ayyub, katanya telah bersabda Rasulullah, arba'un min sunanil mursalin al-qitan wa at-tatur was-siwak wan nikah. 4 perkara dari sunnah. Sunnah ni the way of life Nabi. Sunnah cara hidup Nabi, gaya hidup Nabi dan cara bersuci Nabi. Antaranya khitan, di antara sunnah Nabi ta'atur, memakai wangi-wangian, dan wasiwak, bersugi, wan nikah, dan juga nikah kahwin. Banyak kita ikut sunnah Nabi, nikah boh. Apanya nak nikah 2 ni ikut sunnah, Syekh. Apa nikah 3 ikut sunnah, Syekh. Dia subuh tak semayang. Ambil ikut sunnah, nak poligami saja. Jangan ambil kesempatan. Banyak lagi ni bab sunnah lagi. Sunnah Nabi pakai serban, sunnah Nabi berjemaah di masjid 27 kali, sunnah Nabi puasa hari Isnin Khamis, sunnah Nabi baca Quran. Dia tak buat sama sekali. Tak nak nikah, anak nak ikut sunnah Nabi, Syekh. Nak nikah nombor 4. Nombor 1 pun tak lepas. Bukan kat sini ni. Kat sini ni semua sama dengan ustaz. Banyak. Kau ada kat belakang tu jarang-jarang? Tak ada. Sebelah sini kadang-kadang ada. Sedikit. Semua tak ada. Jadi kita sama banyak. 1 Malaysia. Jadi nikah ni 1 ke 2, 3 bukan nak menafikan. Ada. Ayat 3 surah An-Nisa, Allah kata menikahlah perempuan yang kamu suka. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sambung. Surah An-Nisa ayat 3 baru. Tak apa lagi. Ni ada abang. Surah An-Nisa ni kategori surah-surah yang panjang Tapi kalau kira juzuknya, bukan juzuk yang ke-27 dik. Sambung ayat. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Sil. Bagus. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kena ambil ayat ni kita tuan-tuan. Jangan ambil ayat nikahlah perempuan yang kamu suka, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Hak ajaran salah, bukan nikah 4. Nikah 15. Nikah 9. Ni 9. Kalau macam tu ayah pain lah jawabnya. Sebab dia kira mana Tuan Haji? Dia kira masna 2, wasulasa 3. 2 jawab 3, 5. Waruba 4, 5 jawab 4, 9 boh. Haji ni angry bird kerah ni. 9. Bukan 2. Hak lagi teruk ni 2. Dia kata masna ni bukan 2. Jadi 4. Sulasa 3. Berapa? 9. 4 dengan 10. Hak tu kata waruba tu 4 8 tu jadi 18. Habis 18 bini. 18 ya pen sekali lagi ya. Contoh saja ada. Abang nak boleh 18. Abang kahwin kali yang ke-18. Tak boleh kumpul sekali terus 9 sampai terus 18. Nak boleh. Tunggu mati dulu seorang. Tak tunggu mati, cerai dulu seorang. Yang kelima, bukan 5 kahwin. Kahwin kali yang kelima. Ustaz pernah terbaca beberapa tahun, rasanya 10 tahun lebih lah kot. Dalam utusan Melayu, ada seorang pocik, dia duduk atas beca. Beca ni kalau kita kan, teksi gatih. Kalau roda 3 tu, kat Melaka tu banyak. Dia tulis nama pocik dak. Pocik nama tak tahulah. Pocik Yusri lah. Kahwin kali yang ke-62. 62 baru boleh masuk paper guys. Kalau hantar kahwin seorang sama dengan anak, tak payah masuk paper lah. Kena pecah rekod dia, tuan-tuan kena kahwin 63 orang baru masuk. Itu 10 tahun sudah rasanya. Masuk paper utusan. Pocik mak contoh kahwin kali yang ke-62.
62, umur dia 73. Maknanya sepanjang hayat hidup tu 62 kali. Baru masuk berita. So ni kau sore tak ada orang nak ambil berita. Macam tak faham je lah. Dia nak bagi tahu Allah. Dah sampai 62 kali nikah. Barjo ilmu batin apa ni. Tapi mungkin dia jenis nikah cerah. Tapi bukan 62 orang serentak. Kali yang ke-62. Yang nikah sebulan ataupun 2-3 bulan dia cerah nikah pula. 62 kali. Dah kita nak sampai 62 kali. 2 pasal lepas bah. Kat sini payah sebab masih tutup mak anak pun tak tahu dia suka ke tak suka, tapi anak buat mata gitu suka. Kalau buat muka ketak juga susah anak nak buat lauk jenaka. Ni cerita apa dia ni bang? Cerita betapa hak kahwin tadi selitan cerita. Jangan ada ikut sunnah Nabi. Nabi kata sunnah ni banyak. Jangan bak poligami sahaja. Jadi arba'un min sunanil mursalin. 4 antara sunnah para Nabi dan para Rasul. Dalam pelajaran kita tu khitan, berwangi-wangian, bersiwak dan nikah. Lalu ustaz kaitkan banyak orang ambil kesempatan nak ikut sunnah ustaz, nak nikah. Pak. Ada hadiahnya basuh kereta kat pos luar pendek. Sambil jalan isak week molek-molek ada di luar pendek. Perangai watak dia tu. Kelabi biasa. Kelabi now. Kelab malam biasa. Judi biasa. Tapi tak nak nikah sebut pada kita anak-anak amal sunnah Nabi ustaz. Kalau boleh kita kasar sunnah Nabi kepala otak engkau. Semaya bodok. Tapi kita tak jawab cerita. Jawab tuan sunnah Nabi ni banyak. Semayang tu fardu lebih daripada sunnah. Hak sunat ni sunnatan. Hak wajib. Dah kalau dia tak semayang, jadi kita taklah kata direct pada dia hak tak semayang ni. Tapi jangan ambil kesempatan nak ikut sunnah Nabi bak poligami, sedangkan sunnah hak wajib pun kita tak buat. Ada seorang lagi tuan-tuan bak poligami ni. Orang Banjar. Abang Zul ni seberang sana juga ni. Sebab adik dia kawanan juga Ustazah Khatimah Wahijah ni Zulkifli Wahijah. Ataupun kalau ada ni jenis-jenis orang Jerman kat sana ke, maaf dah gurah. Tak kira lah orang Jawa ke orang Banjar ke, tapi ada seloka Banjar. Ustaz tutup dengan seloka Banjar. Bak kahwin 4. Kahwin 1 itu wajar. Kahwin 2 itu baru-baru belajar. Kahwin 3 itu masih boleh diajar. Kahwin 4 itu baru banjar. Oh hebat. Kahwin 5 itu kurang ajar. Kahwin 6 nanti dikejar. Sampai kat 2 tahun. Mentaliti hebatnya 4 baru banjar. Ada banjar kat sini. Itu seloka, sekadar seloka banjar. Kahwin 1 itu wajar. Kahwin 2 itu baru-baru belajar. Kahwin 3 itu masih boleh diajar. Kahwin 4 itu baru banjar. Kalau anak ke Arab dulu bukan seloka banjar, seloka Arab. Wahdah, wuhsyah, isnani, roha, arba'ah, bainal jablatain, arba'ah, jannah. Anak sebut Banjar sebab orang ni faham. Orang ni tak apa-apa faham. Tu tak suka tu. Wahdah. Wusyah. Nikah seorang ni. Wusyah. Cerai ya. Wusyah buruk. Isnani. Nikah 2. Baina jablatain. Antara 2 gunung. Orang 2 gunung. Dia 4 gunung. Boleh ramah. Salah 3. Raha. Nikah 3 rehat boh. Hak tu buat kopi jantan, hak ni buat kopi dara, hak ni buat kopi randi, hak tu nasi ajau, nasi hujan air panas. Aku tanya buka puasa gapo tadi? Dia koyak apa dia tadi? Nasi pun tak kenal buka puasa. Lah lepas asyik masak untuk dia. Tahu tak tahu. Apa dia jawab dia nasi kari ke benda? Ni ada budak mana tadi. Kita tanya dia, nasi, okey nasi kari dah kari lah kau. Tahu makan je, nak mula nasi pun tak tahu. Okey, hon ni nasi kari, hon ni nasi arak. Ada seorang jawab nasi arak. Sebab apa asyik buat mungkin macam nasi arak aku. Jadi boleh buat nasi arak, hon ni buat nasi kari, hon ni nasi hujan panas. Dah 3 orang. Rahat sungguh. Hon ni pecek labu beti, hon ni pecek perut, hon ni pecek bahu. Oh, rehat. Betul tuan-tuan. Jadi sekali lagi, wahdah, wusyah. Nikah seorang cak ayam.
Ceroi. Nikah dua. Baina jablatain, antara dua gunung, dua bukit. Nak naik bukit mana terpulang lah. Nombor tiga nikah tiga. Rehat sungguh. Hak tu buat nasi lemuk, honi nasi dagang kulit maya, honi nasi arak. Tapi hak keempat tu hebat Pak Hashim and the gang. Arba'ah jannah, nikah pak syurga guys. Aku lu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik tanda ya?